Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dalam keadaan PKP kita masih juga diberi kesihatan dan peluang untuk kita meneruskan pembelajaran secara online. Mudah-mudahan kesukaran ini akan segera berakhir dan kita dapat meneruskan pelajaran seperti biasa. Pada hari ini kita akan membincangkan sebuah hadis yang bertajuk kepentingan menjaga kebersihan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maron an ibni Abbas qala maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah aw Makkah fasami'a sauta insanaini yu'adzibani fi kuburihima. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Summa qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Summa da'a bi jaridatin fakasarha kasrataini fa wada'a ala kulli kabrin minhuma kasratan faqila lahu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu ayyukhaffifa anhuma ma lam yabasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Nabi berjalan melalui sebuah kebun di Madinah atau Makkah, lalu kedengaran oleh baginda suara dua orang yang sedang diseksa di dalam kuburnya. Maka berkata Nabi, kedua-duanya diseksa bukanlah kerana melakukan dosa besar. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, yang seorang lagi diseksa kerana tidak membersihkan air kencing dengan betul, dan seorang lagi diseksa kerana membuat fitnah supaya orang bermusuh-musuhan. Sudah itu Nabi menyuruh mengambil pelepah tamar lalu dipatah dua oleh baginda dan diletakkan di atas dua kubur itu. Seorang bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa anda lakukan demikian?" Maka jawab Nabi, mudah-mudahan mendapat keringanan. Mudah-mudahan kedua-duanya mendapat keringanan selama pelepah tamar ini tidak kering. Dalam hadis tersebut, kita dapat mengambil pengajaran Islam sangat mementingkan kebersihan. Dan kalau kita lihat dalam pelajaran ibadah, kitab ibadat apa sekalipun, tajuk pertama ialah at-taharah, iaitu bersuci. Rasulullah sendiri bersabda, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Contoh yang diberikan dalam hadis atas ialah cara membersihkan air kencing, walaupun ianya merupakan perkara asas tetapi kurang diambil perhatian oleh kebanyakan orang. Dalam hadis tersebut, perkara yang perlu diambil perhatian ialah istibra, iaitu membuang air kencing. Membuang air kencing dengan cara beristibra. Beristibra artinya berdehem selepas kita membuang air kencing. Perkara ini sangat penting kerana jika kita tidak beristibra ataupun tidak berdehem, maka air kencing kita tidak akan keluar habis, menyebabkan ibadah kita tidak sah. Jadi di sini saya berkongsi ilmu dengan puan-puan mengenai istibra. Jadi nanti puan-puan berilah tahu kepada anak cucu puan-puan, selepas membuang air kencing kita mesti beristibra supaya air kencing kita terus dan benar-benar bersih. Kerana dengan sebab tidak beristibra air kencing tidak bersih, maka ibadah kita tidak sah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu shalah bi ghairi tuhur, maknanya tidak diterima solat kecuali dengan bersuci. Rasulullah sendiri apabila ditanya bagaimana cara baginda mengenal umat-umatnya di akhirat kelak, maka jawab baginda min asaril wudu, iaitu daripada kesan-kesan wudu. Jadi bagaimana kesan-kesan wudu kita dapat dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat jika sekiranya wudu kita tidak sah dan tidak beristibra, kerana kita tidak beristibra. Dalam Islam memberikan berbagai-bagai kemudahan untuk kita bersuci, contohnya menggunakan debu tanah yang suci ketika ketiadaan air atau ketika tidak boleh menggunakan air, yakni tayamum. Dalam bab istinja pula, walaupun kita boleh menggunakan air, tapi kita diberi kemudahan untuk kita beristinja dengan benda-benda kesat seperti daun kering atau tisu atau batu. Contohnya, kalau kita berada di kebun, kita buang air, maka tak ada air di situ, maka kita boleh gunakan daun kering, tisu ataupun batu untuk membersihkan najis. Dalam kitab Duratul Nasiin menceritakan Rasulullah berjalan bersama-sama Jibril di kawasan perkuburan
Maka baginda berbau bauan yang sangat wangi. Lalu baginda bertanya pada Jibril, kubur siapakah ini wahai Jibril? Maka jawab Jibril, ini ialah kubur seorang wanita kerana apabila semasa hayatnya dia tidak pernah meninggalkan wuduk dan tidak pernah meninggalkan menziarahi jenazah. Soal kebersihan bukan sahaja diterapkan semasa kita nak melakukan ibadah, malah dalam kehidupan seharian juga kita diminta untuk menjaga kebersihan supaya menghindari daripada penyakit. Setelah kita melihat betapa pentingnya kebersihan itu iaitu bersuci daripada air kencing dengan istibrak, kita lihat pula contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, iaitu an-namimah. An-namimah berpunca daripada perasaan hasad dengki, iaitu penyakit hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya Allah sangat suka atau mengasihi orang yang suka bertaubat dan sentiasa menjaga kebersihan. Kita sebagai umat Islam biasanya kita akan bangun pada waktu malam untuk menghidupkan malam dengan bersolat tahajud, bersolat witir, baca Quran dan lain-lain. Tetapi jika sekiranya kita ada perasaan hasad dengki, maka ibadah yang kita lakukan bertahun-tahun lamanya siang dan malam akan hancur begitu saja kerana dimakan oleh atau dihapuskan oleh perasaan hasad dengki. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al-khashab. Hasad dengki itu menghapuskan segala amalan kebajikan yang kita lakukan sebagaimana api memakan kayu-kayu api yang kering. Bayangkan api yang sedang menjulang besar, kita masukkan ranting kayu yang kering, dia akan habis begitu saja. Begitu juga dengan amalan yang kita lakukan bertahun-tahun lamanya. Jika kita ada perasaan hasad dengki, maka amalan kita akan habis begitu saja. Sebab itu kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa menghindarkan diri pada perbuatan mengumpat. Sekiranya lidah kita lurus, maka luruslah segala anggota badan. Sekiranya lidah kita bengkok, maka bengkoklah seluruh anggota badan. Sebab itu anggota badan yang lain merayu kepada lidah supaya takutkan Allah, kerana dengan sebab lidah anggota badan yang lain juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Banyaklah lagi dosa-dosa besar yang boleh kita hapuskan dengan melalui taubat. Contohnya, pertama, berpunca daripada hati seperti hasad dengki, seperti putus asa. Berpunca daripada mulut seperti pergaduhan. Berpunca daripada perut seperti minum arak. Berpunca daripada tangan seperti membunuh dan mencuri. Berpunca daripada kaki seperti lari dari medan perang. Dan berpunca dari seluruh anggota badan seperti derhaka pada ibu bapa. Sebab itulah Allah sentiasa membuka pintu taubat kepada hambanya seluas-luasnya, walaupun dosa hambanya sebesar buih di lautan. Allah menghamparkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan pada waktu siang, dan menghamparkan tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Dalam surah An-Nur ayat 23, Allah berfirman, tubu ilallahi jami'an la'allakum tuflihun. Dahlah kamu semua bertaubat kepada Allah supaya kamu beroleh kebahagiaan. Begitulah kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya sesuai dengan firman Allah, innallaha ghafurur rahim. Maksudnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam kehidupan kita seharian, perkara yang tidak boleh ditangguhkan. Pertama, apabila melakukan kesalahan segeralah bertaubat. Apabila berhutang segeralah dibayar. Dan kalau kita ada mempunyai anak perempuan, hendaklah segera yang telah dewasa, hendaklah kita segera nikahkan. Dalam hadis atas juga Rasulullah mendoakan kepada kedua-dua orang yang di dalam kubur. Di sini nyatalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia dan menghadiahkan bacaan Al-Quran tidak bercanggah dengan Islam, sebagaimana yang didakwa oleh setengah orang. Amalan masyarakat suka mencacatkan pokok-pokok di atas kubur juga adalah satu perkara yang baik, selari dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan daripada pelajaran hadis, pertama, kebersihan merupakan satu perasaan yang titik letakkan dalam Islam. Doa merupakan senjata yang paling penting dan berkesan untuk setiap Muslim. Orang yang mengamalkan kebersihan dalam kehidupan adalah orang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Segala yang baik datangnya daripada Allah dan yang kurang baik datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.